Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Pada siri pengajian tafsir kali ini kita akan menyambung tafsir surah Al-Fatihah pada ayat yang ketiga, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang ketiga. Ar-Rahman, Tuhan yang maha murah. Ar-Rahim, Tuhan yang maha mengasihani. Hai Dzir Rahmah, Tuhan yang empunya rahmat, kasih sayang. Apa makna Ar-Rahmah? Wahia iradatul khairi li ahlihi. Bermakna Tuhan yang ingin, yang mahu kebaikan kepada ahlihi, hambanya. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, kalau kita lihat di sini berbeza pada mushaf yang ada. Pada mushaf yang ada ini terdapat alif kecil, ataupun kita panggil isbatul alif pada kalimah maliki. Maka cara kita baca, kebiasaan wajah qiraat yang kita baca, riwayat Imam Hafs an Asim dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Adapun selain daripada bacaan mengikut wajah Imam Hafs an Asim, dibuang hazful alifi, dibuang alif pada kalimah Malik, dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Bila disebut Malik bermakna pemilik. Kalau dibaca dengan Malik, raja. Raja pada Yauma, hari Ad-Din. Apa makna Ad-Din? Ai Al-Jaza, hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Adapun sekiranya dibaca dengan Maliki Yaumiddin, maka artinya Malik, raja, Tuhan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Malik, raja pada hari Ad-Din, hari Al-Jaza, hari pembalasan. Wahwa Yaumul Qiyamah, hari Qiyamah. Wa khussa bidzikri, dikhususkan dengan menyebut. Menyebut apa? Menyebut Allahumma salli Muhammad, menyebut Malik. Disebutkan Malik di sini kerana nak bagi tahu Malik, raja ataupun pemilik, disebutkan secara khusus di sini Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah raja. Li'annahu, kerana bahawasanya la mulka, kita baca mulka, makna mulka kerajaan. Kalau malak memberi erti malaikat, malak memberi erti malaikat, mulka memberi erti kerajaan. Tidak ada la mulka, tidak ada kerajaan zahiran fihi, serzahirnya pada hari tersebut, pada hari pembalasan. Adapun sekarang di dunia zahir dia kerajaan, macam-macam kerajaan. Kerajaan Johor, kerajaan Terengganu, macam-macam kerajaan ada. Adapun pada hari Ad-Din, Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Qiyamah, tidak ada zahir pada hari itu, tidak ada langsung kerajaan li ahadin, satu pun, illa lillah, melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Bidalilin, dengan dalil pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yawm. Pada firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya pada hari Yaumul Jaza, Yaumuddin, Yaumul Qiyamah itu, siapakah raja? Siapakah raja? Siapakah pemilik kerajaan? Di mana mulku, siapakah pemilik kerajaan? Siapakah
empunya kerajaan. Liman, siapakah empunya? Siapakah kerajaan, pemilik kerajaan al-yaum, hari ini? Maka dijawab pada hari tersebut, lillah. Hari kerajaan hari ini, pada hari kiamat, hari pembalasan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa man qara'a. Tengok tuan-tuan, puan-puan, para pelajar. Wa man qara'a. Barang siapa di sini para ulama. Ulama yang membaca qara'a Malik. Maliki yaumiddin. Maknahu, maka maknanya malikil amri kullihi. Malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah. Raja yang memiliki segala urusan, segala kullihi, semua urusan. Apa segala urusan? Pemiliknya, rajanya, tuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila? Pada hari kiamat. Hakikat dan zahirnya di situ. Adapun ketika kita hidup kat dunia ni, raja macam-macam raja zahirnya, tetapi hakikat sebenar di dunia lagi, rajanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai huwa, Allah Ta'ala mausufun bidzalika daiman. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan demikian itu. Dengan apa? Pemilik raja segala perkara, semuanya. Bidzalika, demikian itu, daiman, selama-lamanya. Seperti kaghafiriz zambi, seperti lafaz ghafiriz zambi. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa ghafir. Kita menggunakan Allah isim fa'il yang disifatkan mausuf, disifatkan. Yang mausuf ni maknanya yang disifatkan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Maha Pengampun, sentiasa mengampun azambi, dosa. Allah Ta'ala sentiasa memiliki sifat pengampun, yang mengampunkan segala dosa. Wasahha, maka sahlah wuqu'ahu sifatan ma'rifati. Maka sahah penggunaan sifat pada perkataan ma'rifah. Maliki ialah ma'rifah, isim ma'rifah. Ghafiri pun isim ma'rifah. Khususnya pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai di sini bermakna ai tafsiriyah. Ai bermakna nak menafsirkan, menghuraikan firman Allah Ta'ala ini. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu bermakna nakhussuka bil ibadati min tauhidi wa ghairihi. Bermakna hanya engkau kami khususkan dengan ibadat daripada tauhid, wa ghairihi, dan selain daripada tauhid pun sama kami khususkan kehambaan ibadat kami daripada mengesakan engkau wahai Allah, wa ghairi, dan selain daripada tauhid itu, seperti solat, zakat, semuanya dikhususkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan yang kita berpegang percaya Allah Subhanahu wa ta'ala esa pada zat, perbuatan dan sifat. Wa natlubu, seterusnya, wa natlubu minka al-ma'unah ala al-ibadati wa ghayriha. Dan kami minta, mohon, maknanya minta di sini mohon
daripada Engkau wahai Tuhan al-ma'unah, pertolongan alal ibadah, untuk melakukan ibadah, wa ghairiha, dan selain daripada ibadat seperti bekerja, belajar, melihat dan sebagainya. Semua kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, sebab sebagai hamba kita hakikat hamba dalam keadaan sentiasa lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebab tu datang pada satu hadis baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya sentiasa membaca doa, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali lepas sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, di mana doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ala dzikrika, untuk mengingati Engkau, wa ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantu aku untuk bersyukur kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan aku minta tolong kepada Engkau supaya aku dapat melakukan sebaik-baik ibadat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Khususnya ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ay arsyidna ilaihi, tunjukkan kami ilaihi, kepadanya, kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Al-mustaqim, as-sirat jalan, al-mustaqim bermakna agama, bukan titian sirat, pada mustaqim ialah agama, jalan agama. Tunjukkan kami kepada jalan agama. Sebab kadang-kadang mata kita jelek tapi tak nampak jalan agama itu. Apa sebab? Kerana mata hati kita buta. Mata hati kita, ataupun dalam istilah ulama tasawuf, mata hati ataupun panggil basirah, mata hati kita tertutup. Sebab itu kita memerlukan sangat hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala supaya dapat melihat jalan kebenaran tersebut. Pun ada doa yang boleh kita kongsikan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang bermaksud, ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran, dan berikan kami rezeki, kekuatan untuk kami mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kami rezeki atau kekuatan untuk kami menjauhinya. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan menyambung pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.